Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang baru saja diterima mengejutkan seluruh Malaysia. Setelah insiden keadaan kecoh di KLIA, nampaknya pada hari ini, pembangkang telah pun bersuara melalui Mas Ermiati. Di dalam satu laporan yang telah disiarkan di sinarharian.com.my, beliau berkata tukar Menteri MOTAC. Demikian kata Mas Ermiati 3 Julai 2023. Berita penuh. Seremban. Kerajaan disaran supaya menggantikan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC dengan pemimpin baru. Ahli Parlimen Masjid Tanah, Datuk Mas Ermiati Samsudin mendakwa insiden yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA baru-baru ini menunjukkan Datuk Seri Tiong King Sing tidak layak berkhidmat sebagai menteri berkenaan. Kata beliau dalam kenyataan itu, kalau nak rehatkan beliau, iaitu Tiong King Sing, sehingga proses siasatan selesai, tak perlulah ganti terus dengan yang boleh membantu membangunkan industri pelancongan tempatan, katanya. Tambahnya lagi, di dalam kenyataan tersebut, itu lebih penting, lebih utama. Bukannya beri fokus kepada satu perkara. Kononnya ada visa pelancong, tetapi berselindung di sebalik visa itu untuk datang bekerja di negara ini, katanya. Beliau berkata demikian ketika beliau ditemui selepas satu sesi ceramah perdana. Gelombang NIS9 kita ubah di markas PAS Port Dickson di sini pada Ahad. Mas Ermiati yang pernah memikul tanggungjawab sebagai Timbalan Menteri Pelancongan pada tahun 2015 sehingga 2018 turut memberitahu yang beliau berasa malu dengan insiden tersebut. Ujarnya seorang menteri tidak sepatutnya masuk campur di dalam soal yang bukan berkaitan dengan kementeriannya. Katanya walaupun beliau ada pas VIP pun, itu bukan urusan untuk mencampuri kementerian lain di KLIA dan jika ada kepincangan ikut saluran yang betul, tambahnya lagi. Katanya lagi beliau bukan saja mencampuri, malah menjatuhkan air muka pegawai Jabatan Immigration JIM dengan perkataan you are the culprit dan membuat tuduhan menerima suapan RM3,000 di khalayak ramai, katanya. Tambahnya, seorang menteri juga perlu ada budi bahasa yang baik. Ujarnya berdasarkan pengalamannya di bawah kementerian itu, jika ada maklumat kes-kes tertentu, ia akan diselesaikan secara kolaborasi dengan agensi berkaitan. Kita beri maklumat dan biar tindakan dibuat oleh JIM. Bukannya tindakan melulu dibuat menteri. Kalau penjawat awam pun kita tak hormat, bagaimana rakyat nak hormat kita, katanya. Sebelum ini media telah melaporkan seorang menteri didakwa telah menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa KLIA bagi membebaskan pelawat China yang ditahan pihak immigration. Kejadian itu turut tular di media sosial apabila menteri terbabit dikatakan masuk ke ruangan itu tanpa memohon pas keselamatan. Perbuatannya itu dipercayai bagi menyelamatkan seorang warga China yang dinafikan kemasukan ke negara ini sebaik tiba di lapangan terbang. Bagaimanapun, King Sing dalam kenyataan medianya pada Sabtu mengakui terbabit dalam insiden itu malah menyifatkan tindakannya bagi membongkar peristiwa memalukan. Beliau mendakwa wujudnya budaya rasuah yang dilakukan oleh segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa yang kronik di pintu masuk negara. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Perkara yang paling dahsyat pernah saya baca adalah perkara ini, saya fikir. Bayangkan 44 juta ringgit tunai. Berapa banyak tu? Cuba kamu komen, mana tahu ada yang kerja bank kah, kerja memang accountant kah, kerja memang dealing with money, cash money. 44 juta cash ni berapa banyak? Mana tahu kamu ada pengalaman, cuba komen. Berapa banyak 44 juta ini? Berapa bag? Cukupkah satu kereta? Tapi memang betul, pelik tapi benar, tapi ini sudah terjadi. 44 juta ringgit Malaysia cash ditemui di pejabat, di rumah bekas seorang pengarah Jabatan Air Negeri Sabah. Aduh, patutlah di kampung kami tiada air. Patutlah banyak kampung tak ada air. Rupanya ramai orang pencuri. Aduh, pencuri. Tapi kita tak tahulah. Kita belum tahu lagi dia ni pencuri ke tidak. Tapi yang jumpa ni 44 juta ringgit ditemui di pejabat dan rumah. Kenapa ada 44 juta ringgit di pejabat dan di rumah? Kenapa yang tak kasih masuk dalam bank? Apa yang takut? Mahkamah Seksyen di Kota Kinabalu diberitahu bahawa wang tunai melebihi 44 juta ringgit. Punya banyak. Gila, nak buat apa dengan 44 juta ringgit tunai ni? Ditemui di pejabat dan di rumah. Di pejabat pun ada, di rumah pun ada bekas pengarah Jabatan Air Sabah, JANS, iaitu Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pasukan Serbuan nombor 8, Hishamuddin Muhammad Esa, 49 tahun, semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya DPP Mahadi Abdul Jumaat. Hishamuddin memberikan keterangan itu sebagai saksi pendakwaan ke-40 di hadapan Hakim Abu Bakar Manat dalam perbicaraan untuk skandal rasuah terbesar di Sabah itu. Beliau berkata lebih 23 juta tunai ditemui semasa di serbuan di pejabat Awang Tahir, AG Tahir, pada 4 Oktober 2016 di Wisma Muiz. Bayangkan di pejabat ada 23 juta ringgit. Aduh, banyaknya. Yang hairan di pejabat tu, staf dia tidak tahu kah? Macam mana duit 23 juta itu ada di pejabat? Waktu orang bagi duit itu orang tidak nampak kah? Ini lagi syok. RM62.500 ringgit ditemui dalam beg bertanda Tahir di meja Awang Tahir. 62,000 di meja. Wang tunai selebihnya ditemui di 3 lokasi lain di dalam bilik pantry. Di pantry, di sofa dengan 3 tempat duduk, kabinet TV serta kabinet kayu. Katanya sambil menambah bilik pantry itu di belakang, berada di belakang meja Awang Tahir. Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang di antara RM50,000 dan RM100,000 dan hanya Awang Tahir yang mempunyai akses ke bilik pantry di pejabatnya. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away di pintunya, di mana timbunan wang tunai dipercayai ditemui dan dirampas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama lebih kurang ataupun lebih daripada 21 juta ringgit ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan. Menjawab satu soalan lain, beliau berkata lebih 8 juta ringgit ditemui dalam sebuah bilik di tingkat 3 rumah itu. Beliau turut berkata 86 jam tangan berjenama dan mewah serta 921 barang kemas turut ditemui di rumah berkenaan.
Saksi itu selanjutnya memberi keterangan bahawa pasukannya kemudian menemui wang tunai 9 juta ringgit dan 4 juta ringgit Malaysia masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes-Benz. Kira-kira 9 juta ringgit ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta diparkir tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Sebanyak 4 juta ringgit lagi ditemui di dalam sebuah Mercedes-Benz. Wang itu dimasukkan ke dalam beg dan dimasukkan ke dalam bonet kereta, katanya. Dahsyat tak dahsyat? Sila komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Wan Saiful Wan Jan, bekas bos, bekas Setiausaha Agung, untuk bersatu dalam keadaan yang bahaya sekarang ini. Ini telah pun dikemukakan atau diberikan keputusan di mahkamah, iaitu pertuduhan rasuah Wan Saiful adalah teratur dan lengkap, kata pendakwaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahkamah Session di sini pada Selasa diberitahu bahawa 2 pertuduhan berkaitan dengan rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia yang membabitkan projek Jana Wibawa yang telah dikemukakan terhadap bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Maafkan saya, bukan Setiausaha Agung. Salah ni, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin. Adalah, aku makin tua lah. Bukan. Tetapi bekas Ketua Penerangan PPBM Bersatu, iaitu Wan Saiful Wan Jan, yang telah pun meletak jawatan setelah beliau diheret ke mahkamah. Dia terus letak jawatan dan sekarang ini memang sah dia ada dalam keadaan yang amat sukar, kerana di mahkamah dinyatakan oleh pihak pendakwaan bahawa semua proses dalam pendakwaannya adalah lengkap dan teratur dan lengkap. Timbalan pendakwa raya iaitu Rashidah Murni Azmi berhujah bahawa kedua-dua pertuduhan berkenaan itu tidak cacat, sebaliknya jelas dan boleh difahami. Kata beliau, Seksyen 153 Kanun Tata Cara Jenayah atau KTJ menyatakan tarikh dan masa hendaklah dinyatakan dalam pertuduhan. Dalam pertuduhan pertama, masa telah dinyatakan, iaitu sekitar April 2022, manakala pertuduhan kedua, masa yang dinyatakan adalah pada bulan Julai hingga September. Pihak pembelaan juga telah dibekalkan dengan dokumen serta notis yang mencukupi bagi membolehkan mereka menyediakan pembelaan, katanya. Beliau berkata demikian pada prosiding pendengaran permohonan Wan Saiful untuk mengenepikan 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia membabitkan projek Jana Wibawa yang dihadapinya di hadapan Hakim Rozina Ayub. Selain itu, Rashidah Murni berkata permohonan Wan Saiful adalah tidak berasas dan pramatang kerana saksi-saksi pendakwaan masih belum lagi pun memberi keterangan. Sehubungan itu, pihak kami, katanya, memohon untuk mahkamah menolak permohonan ini memandangkan ia tidak mempunyai alasan yang kukuh dan merupakan penyalahgunaan proses mahkamah, katanya. Peguam Amir Hamzah Arshad mewakili Wan Saiful Wan Jan pula berkata, kedua-dua pertuduhan terhadap anak guamnya adalah cacat kerana tidak menyatakan secara khusus tarikh kesalahan dilakukan. Dalam pertuduhan itu hanya menyebut sekitar bulan tertentu tanpa mengemukakan butiran yang lengkap bagi kesalahan yang dipertuduhkan terhadap anak guam saya, katanya. Dalam pada itu, Amir Hamzah berkata pertuduhan itu juga tidak berasas berdasarkan Seksyen 173G KTJ yang menyebabkan pihak pembelaan dinafikan untuk mengemukakan pembelaan dan alibi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh mendapatkan berita lengkap ini di sinarharian.com.my.
Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini dipetik daripada sinarharian.com.my 29 Jun 2023 jam 11.09 pagi tadi. Tajuk berita yang pasti menggemparkan seluruh Malaysia. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional menjadi pilihan pelayar Twitter untuk menjadi pilihan kepada PRN yang akan datang. Di dalam satu keputusan undian Twitter Sinar Harian di Sinar Harian Online bertajuk, adakah anda merasakan orang muda akan pilih parti yang mana pada PRN nanti? Nampaknya keputusan berpihak kepada PH dan BN yang mana telah mendapat 66.1% undian, mengalahkan dengan amat jauh sekali Perikatan Nasional hanya mendapat tempat kedua dengan hanya 19.3% sahaja, manakala muda pula hanya mendapat 4.5%. Yang paling mengejutkan ialah kerana mereka berkata tidak akan mengundi sebanyak 10.2%. Undian Twitter Sinar Harian di Sinar Online bertajuk, anda merasakan orang muda akan pilih parti mana pada PRN nanti, menyaksikan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN menjadi pilihan pembaca dengan meraih sebanyak 66.1%. Ia kemudiannya diikuti dengan Perikatan Nasional PN iaitu hanya sebanyak 19.3%, manakala Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA pimpinan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hanya dengan 4.5%. Dan yang mengejutkan pula, juga ada pilihan tidak mengundi mencapai amat tinggi, lebih tinggi daripada Parti Muda, iaitu melebihi 10.2% undian. Undian yang dibuat naik pada jam 10.17 pagi semalam itu telah menyaksikan seramai 10,766 pembaca daripada Sinar Harian yang telah mengambil bahagian bagi menzahirkan parti mana yang akan menjadi pilihan mereka pada pilihan raya negeri akan datang. Sementara itu pula, di ruangan komen, banyak yang memberikan komen yang bercampur-campur. Di antaranya, Dogecoin MY berkata, dia memilih PH dan BN demi untuk kestabilan negara. Seorang lagi pembaca iaitu Jibon berkata, InsyaAllah, semoga gabungan PH-BN akan dapat menguasai negeri. Bagi Jiwa Raga Hati pula berkata, pastinya PH-BN kerana prihatin kepada belia. Selain daripada itu, beberapa pembaca lain juga turut memberikan komen yang menarik. Di antaranya ialah Ed Safiq Top 5 berpendapat, dia akan mengundi muda untuk PRN kali ini kerana parti itu berani dan tidak lagi diperkotak-katik oleh pemimpin Pakatan Harapan. Sementara pembaca IM Kellogg's pula yakin bahawa Perikatan Nasional akan menang pada PRN kali ini. Kalau tanya di Twitter, pasti PH menang. Tetapi di kawasan kampung dan pedalaman, PN yang menang, katanya lagi. Terima kasih kerana terus bersama di dalam channel ini. Segala komen anda amatlah dihargai. Kita jumpa lagi dan kita nantikan siapakah sebenarnya yang akan memenangi hati para anak muda pada pilihan raya negeri yang akan datang ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
PDRM membuat keputusan dan mengumumkan satu perkara yang amat mengejutkan PAS di kala persiapan akhir untuk pilihan raya negeri. Polis Diraja Malaysia mengesahkan akan merakam keterangan daripada adun Kubu Gajah. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu yang telah dikongsikan beliau di dalam Facebook miliknya. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu mengenai pelantikan ahli Parlimen Seputi iaitu Teresa Hock sebagai pengerusi Felda. Ketua Polis Daerah Brickfields iaitu Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kubu Gajah itu dipanggil hadir ke Ibu Pejabat Daerah IPD Taiping Selasa ini. Katanya dalam kenyataan itu, janji temu sudah dibuat untuk rakaman percakapan Khalil pada jam 10 pagi di IPD Taiping, katanya kepada Harian Metro. Harian Metro semalam melaporkan polis telah pun menerima laporan dibuat oleh Teresa Hock berhubung poster pelantikannya sebagai pengerusi Felda. Siasatan polis mendapati berita palsu itu berasal daripada laman sosial Facebook Khalil. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Okey, so di sini kita akan tahu nanti di mana asal sebenarnya poster itu. Adakah poster itu hanya akan hanya di repost, hanya diulang siar semula oleh adun daripada PAS ini, ataupun poster itu dicipta sendiri oleh beliau, ataupun ada orang admin atau sebagainya yang mencipta poster itu kemudian dipost oleh beliau. Dan nanti kita akan lihat, akhirnya nanti polis akan siasat juga siapakah yang pertama post poster palsu ini. Dan di sana nanti kita akan tahu kebenarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah ini adalah satu permulaan yang kurang baik di dalam kempen PRN daripada PAS? Dan adakah ini satu cabaran yang bakal akan dilalui oleh Pakatan Harapan, iaitu akan ada berita-berita yang dipost yang tak sahih, yang palsu. Dengan kata lain, mungkinkah ada fitnah lagi? Mungkin ada fitnah lagi kah selepas ini? Harap-harap tak ada. Dan kita ingin melihat kempen yang bersih tanpa politik terlebih-lebih sehingga adanya timbul yang disebut sebagai fitnah. Harap-harap tidak ada fitnah memfitnah, dan harap-harap semua yang dikeluarkan itu adalah fakta. Kerana rakyat ini, terutamanya orang daripada golongan sederhana yang berpendidikan sederhana, selalunya akan cepat untuk menerima semua. Dan kadang-kadang berita sebenar itu tidak dapat diterima semula. Jadi yang melekat di kepala adalah berita palsu, kerana mungkin tak sempat nak dapat berita sahih. Okey, so kita harap Polis Diraja Malaysia dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan kita doakanlah semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada sebarang yang tidak baik. Denyut nadi suara rakyat berkembang di channel ini. Bye-bye.